motor. Contohnya kalau saya menggunakan motor contohnya yang dikategorikan agak senang dikerugi ataupun kita katakan berisiko tinggi, contohnya LC. Dan sedangkan dalam hati ini membuat nak ambil takaful, tapi operator takaful tak menyediakan coverage kepada peserta-peserta motosikal. Jadi mohon pencerahan daripada Ustaz Wan, kenapa situasi ini terjadi, kenapa isu ini timbul. Ingin merancang untuk membuat hari kematian dan mengambil syarikat takaful sebagai salah satu produk untuk membantu kami. Tapi kita buat presentation, minta presentation kepada beberapa syarikat takaful, termasuk takaful ilas. Dalam talimat tersebut kami mendengar daripada ejen-ejen yang telah dilantik oleh syarikat. Satu yang kami dapat tahu ialah mereka tidak mengkira warga emas. Kalau sekiranya mereka menyumbang dalam tabung hari kematian melalui takaful tadi setiap bulan, paling rendah rasanya RM12. Tetapi sekiranya takdirkan orang ni mati, sedangkan dia berumur lebih daripada 69 tahun, mereka tidak layak dapat kampasan daripada syarikat. Kamu berkaitan dengan motor takaful yang berisiko tinggi tadi, tiada coverage dan apa yang terjadi sebenarnya. Pertama, dan juga soalan dan khairat tadi yang orang tua tak diterima. Okey, saya gabungkan dua soalan dulu. Kita kena sedar juga bahawa takaful adalah salah satu daripada sektor perniagaan. Bila sektor perniagaan, dia ada perkiraan untuk merugi. Pihak syarikat takaful ada pemegang saham dia yang perlu kita penuhi dia punya keperluan lah. Bila dia letak duit, mesti nak dapat untung dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, takaful ini dia berkonsepkan ta'awun, tolong menolong. Jadi adalah tidak adil kepada orang yang berisiko sedikit terpaksa menanggung orang berisiko tinggi. Jadi bila kita nak bekerjasama, kita kena pastikan kita tu lebih kurang sama saja risiko dari segi pendedahan ataupun exposure kepada risiko yang nak terpaksa ditanggung. Bayangkan tuan-tuan kalau kita masuk, katalah kita semua ni muda-muda, saya sebut tadi macam rumah saya kata, sihat-sihat kan. Tiba-tiba ada masuk orang tua, masuk hari ni besok dia kena claim. Tapi orang muda ni sampai akhir sihat. Dari sudut satu sudut bagus kita dapat membantu mereka yang dalam musibah. Tapi dari sudut perniagaan ni, di situ ada sedikit ketidakseimbangan, mismatch antara yang berisiko tinggi dengan yang berisiko rendah. Ini sebab itu antara sebab kenapa motor-motor yang berisiko tinggi ini pihak takaful tidak dapat menanggung. Yang kedua, kerana syarikat takaful kita ini masih lagi baru dan dana dia punya keuangan masih belum begitu mantap dan kukuh berbanding dengan yang konvensional. Jadi apa penyelesaiannya kepada kes yang tadi? Jadi kita bincang juga di peringkat takaful, di peringkat syariah. Bagaimana nasib orang awam yang tidak ada perlindungan ni? Adakah mereka boleh pergi ke konvensional? Yes, sekiranya tidak ada dalam pengendali takaful yang menyediakan perlindungan langsung, tak ada. Tapi kalau ada, dan walaupun mahal, kena ambil lagi. Tapi memang kalau dah tak ada, maka dibenarkan di atas darurat tersebut mengambil perlindungan daripada konvensional, tapi kena cari dulu. Tapi setakat yang saya tahu, kalau ada tu sangat mahal. Jadi kalau mahal, masih mengambil takaful, dah tak ada pilihan, baru dia pergi kepada konvensional untuk kisah. Untuk yang khairat tak sama juga. Kita mengeksklude orang-orang yang warga emas. Bukan kita diskriminasi warga emas, ya, sebab tak ada yang tua, tak ada yang muda, ya. Tengok orang tua, itulah masa depan kita. Tengok orang muda, itulah masa silam kita, kan. Jadi kita tidak mahu mendiskriminasikan, cuma kena faham bahawa kita berniaga. Bila berniaga, kita kena ambil kira soal untung dan rugi. Tapi bukan bermakna orang warga emas tadi tidak
dilindungi. Maknanya badan khairat dia boleh tentukan, katakanlah pelindungan bila meninggal dunia kita bayar katalah 2,500. Saya yakin kos pengurusan tak sampai 2,500. Okey, oleh kerana pencarum kita dia telah tabarukkan, dermakan kepada badan khairat. Badan khairat yang pergi ambil takaful khairat, yang berkontrak adalah badan khairat, bukan ahli. Jadi ahli tadi, badan khairat boleh letakkan kalau berlaku kematian berapa. Katalah berlaku kematian dia akan dapat 500 untuk kos pembunuh dan sebagainya. Takaful bayar kepada badan khairat katalah 2,500. 500 bayar kepada ahli, 500 badan khairat ambil untuk kos pengurusan dia, dan 500 lagi untuk standby ahli-ahli yang tidak dapat dilindungi di bawah badan khairat ataupun di bawah skim takaful tersebut. Masih boleh buat, tapi jangan untung sebab ada orang yang berniaga atau orang mati. Ya, dia pergi ambil yang dah ada sakit-sakit semua, dia tolong bayar dulu. Bila berlaku kematian, dia ada bayar 500, 2,000 disimpan dalam poket dia. Tapi saya rasa ini bukan bermakna, mana itu masih boleh. Ya, dan ini bukan bermakna kita mendiskriminasikan, dan bukan bermakna juga kita hanya melihat soal keuntungan, tapi kita melihat survival kesinambungan perniagaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.